Khabar Puan Zakia? Puan Aliza? Alhamdulillah. Lambat sikit, sorry. Puan Zaiza Zainuddin. Ya, Ustaz. Macam mana anak, okey dah? Kurang sikit lah. Tapi sebab dia tak nak warded, duduk kat rumah je lah. Rehat di rumah. Okey. InsyaAllah. Tak teruk sangat kalau boleh tak nak order tu. Macam mana Puan Zaiza? Tak juga sebab tak tahulah dia, sebab dia doktor pakar tak available semalam. So tu yang kena tangguh sampai dapat jumpa doktor pakar dia. Okey. InsyaAllah semoga Allah mudahkan insyaAllah. Amin. Puan Aliza, apa khabar Puan Aliza? Puan Izawani? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Tun, Puan Nik, apa khabar? Tun, Puan Nik? Khabar baik, Ustaz. Tak pasang kamera, takut dia punya wifi tak kuat kat sini. Okey. Dalam kebun, wifi tak kuat dalam kebun. Tak ada. Itu dah pakai data je, pakai data biasa. Tak ada wifi kat sini, susah nak dapatkan wifi. So pakai data biasa. Okey, baik. Masa banjir besar Hulu Langat tu ke kebun tu kena lah Puan Nik ke tak kena? Tak kena. Kita orang punya batu kat batu 18. So alhamdulillah tak kena banjir. Dia sebelum tu lah ada kawasan-kawasan yang kena kat kita orang, kebun kita orang tak kena, alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung surah An-Naba, buku surat 582. Buku surat 582. Okey, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, minggu lepas kita dah terjemah ayat 14. Cuma saya belum terangkan lagi pada tuan-tuan dan puan-puan jenis-jenis hujan dalam Al-Quran. Ke dah? Jenis-jenis hujan dalam Al-Quran sudah terangkan ke belum minggu lepas? Saya tak ingat dah ke belum. Puan Izawani? Belum rasanya, Ustaz. Belum. Saya tak ada, Ustaz. Okey, kalau nota tak ada tu belum lah. Mungkin saya terangkan lain kot. Okey, tak apa. Contoh sikit buku surat 582. Ini buku surat 582. Ayat yang ke-14. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Hari ini kita akan ulang balik terjemah ayat yang ke-14. Okey, ayat ke-14 berbunyi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Okey, wa dan anzalna kami telah turunkan, min daripada, wa dan anzalna kami telah turunkan, min daripada, al-mu'sirat awan. Al-mu'sirat awan. Perkataan awan dalam Quran ada 3. Al-mu'sirat, as-sahab dan al-ghamam. Ni saya ingat saya ada kongsi minggu lepas. Okey. Kami telah turunkan daripada awan ma'an sajjaja, air yang mencurah-curah. Ma'an sajjaja, air yang mencurah-curah. Makna air yang mencurah-curah ialah air hujan kat sini. Makna air yang mencurah-curah ialah air hujan. Okey, baik. Yang 6 tu ya, Ustaz? Yang soib, wabil, fatal, ma'an. Ya tu. Ada Ustaz ada sebut nama tu ya. Ada sebut tu Ada. Okey, tak apa. Kita ulang kaji balik, tak ada masalah. Okey. Jadi itu jenis-jenis hujan dalam Quran. Waktu rasa macam ada sebut. Okey, kita ulang kaji nama-nama hujan dalam Al-Quran. Nama-nama hujan dalam Al-Quran. Pertama, surah Al-Baqarah. Kita tengok surah Al-Baqarah. Muka surat yang ke-4. Muka surat yang ke-4, ayat yang ke-19. Muka surat ke-4, ayat yang ke-19. Tolong baca Puan Zakiah boleh? Ayat 19, muka surat 4. Ustaz, sekejap ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Okay, cukup buat. Mereka okey. Okay. So, kata pertama, sayyibin. Hujan lebat. Heavy rain. Ini yang pertama. Okay, sayyibin. Sebab tu antara doa hujan ialah Allahumma sayyiban nafi'a. Inilah sayyibin ni kan doa hujan. Type je kat Google. Doa hujan. Type kat Google. Keluarlah Allahumma sayyiban. Okay, ni yang pertama. Sayyibin. Yang kedua, hujan renyai-renyai dan juga hujan lebat juga. Ada nama lain. Iaitu wabilun ataupun tollun. Kalau baca Puan Izawani boleh. Muka surat 45. Muka surat 45 ayat 265. Muka surat 45 ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang mereka membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan meneguhkan daripada jiwa mereka, seperti perumpamaan kebun dengan dataran tinggi menimpanya hujan lebat, maka mendatangkan makanannya 2 kali ganda. Namun jika tidak menimpanya hujan lebat, maka hujan renyai-renyai. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Okay, baik. Tengok, hujan lebat kat sini. Terima kasih Puan Izawani. Wabilun, heavy rain. Tollun, hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai. Jadi, wabilun, yang pertama sayyiban. Yang kedua wabilun. Yang ketiga tollun. Nama hujan. Yang keempat, apa dia? Nama hujan yang keempat. Al-Wadku. Al-Wadku. Al-Wadku ni hujan yang turun di celah-celah awan. Hujan yang turun di antara ataupun di celah-celah awan. Al-Wadku. Dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur. Puan Zaizah Zainuddin telah baca Puan Zaizah boleh? Muka surat 355. 355. Dalam ayat ini ada 2 perkataan hujan. Satu Al-Wadku, satu lagi Baradin. Hail, Baradin tu hail. Muka surat 355 ayat bawah sekali, 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Okey, terima kasih Puan Zainah. So dalam ayat ini ada 2 perkataan hujan. Pertama Al-Wadku, hujan. Al-Wadku, hujan. Okey. Pilot, orang biasa naik kapal terbang, dia nampak lah ni hujan yang turun di celah-celah awan. Orang naik kapal terbang, kita pun pernah naik kapal terbang, kena time kita naik itu hujan. Okey, kita boleh nampak titisan-titisan hujan tu turun di antara celah-celah awan. Nama dia Al-Wadqa. Al-Wadqa samalah. Kemudian hujan ais. Hujan ais ni, Indonesia terjemah hujan es je. Hujan es. Baradin. Baradin. Hujan air batu. Baradin. Setengah tempat kena hujan air batu. Okay, tempat kita kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Okay. 5 dah perkataan hujan. Yang keenam, perkataan hujan dipanggil Ar-Raj'i. Ra, Jim, Ain. Ra, Jim dan Ain. Tolong baca Puan Aliza boleh? Surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq tu kan. Kat situ ada perkataan Ar-Raj'i. Muka surat 591 ayat 11. 591 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mengandungi hujan. Okey. Terima kasih. Pendek je ayat dia kan? Puan Liza, terima kasih. Was-sama'i dhatir raj'. Langit yang mempunyai hujan. Apa perkataan hujan kat situ? Rajim ain. Rajim ain ni terjemah dia kembali. Raja'a, dalam bab nikah kahwin ada perkataan rujuk. Raja'a tu kembali.
Orang mati kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un tu rajim ain. So hujan Allah panggil raja'ah. Orang betul terjemah kat sini, rain again and again. Kembali hujan. Sebab air hujan turun. Okey, air hujan turun dalam sungai, jatuh kat sungai. Sungai bawa ke laut. Air laut tu naik, uap dia jadi awan. Awan turun balik jadi kelai. Kelai pula. Jadi berulang-ulang kembali. Itu ar-raji'. Ini lafaz-lafaz hujan yang kita kata lain daripada lafaz biasa. Lafaz hujan juga, okey, ar-raji'i ini dipanggil sifat hujan. Kadang-kadang lafaz hujan yang digunakan untuk mudarat. Hujan yang diturunkan untuk beri mudarat. Dia panggil apa? Hujan turun untuk mudarat tu matar. Mim, ta dan ra. Mim, ta dan ra. Tolong baca dia. Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh. Muka surat 161. 161 ayat 84. 161 ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa itu. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Kat sini ni kisah kaum Nabi Lut yang liwat. Allah Ta'ala bagi balasan pada mereka. Allah bagi hujan batu. Jadi perkataan hujan batu kat sini adalah matar. Matar ni adalah hujan yang Allah, bukan hujan batu ais tu. Hujan batu ais tadi yang kita dah bincang tadi, barat. Ni matar ni adalah hujan batu. Kadang-kadang bukan sekali semestinya hujan batu. Hujan tu turun daripada langit, api ke, batu ke, kayu ke, dipanggil matar. Contoh, sekadar contoh, perkataan matar, saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang kafir, dia cabar Allah Ta'ala. Dia kata, kalau betul lah Quran ni betul daripada Allah, hujanilah kami. Matara tu, word, mim, ta dan ra. Okey, tolong baca dia Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang sedang bincang surah An-Naba, amma yatasaalun. Okey, muka surat 582. 582, kita sedang bincang ayat yang ke-14. Kita bincang jenis-jenis hujan dalam Al-Quran. Okey, Puan Maisarah tolong baca muka surat 180 ayat 32. 180 eh. 32 ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Okey. Masih Puan. So ayat dia, hujanilah kami dengan batu daripada langit. Perkataan hujan tu apa dia? Amtir. Mim, ta dan ra. Jadi bila sebut matar tu, hujan yang beri mudarat. Okey, tadi kita dah bincang nama-nama hujan. Cumanya perkataan hujan yang biasa digunakan ialah ma'an ataupun ma'un, air. Ma'an ataupun ma'un, air. Air hujan ke, air kosong ke, air minum ke, dia panggil ma' air. Al-ma'u air. Plural dia moyah. Sebenarnya bahasa Arab sebut al-miyahu. Tapi kalau pergi negara Arab, dia tak panggil al-miyahu, dia panggil moyah. Nak pergi kedai, beli air kosong kat Arab Saudi ke, sekat dia moyah wahid, moyah tu jamak plural kepada air. Okey, baik. Air hujan, Allah Ta'ala panggil air yang berkat dalam Quran. Air hujan Allah panggil sebagai air yang berkat dalam Al-Quran. Dalam Quran Allah panggil air hujan sebagai air yang berkat. Baik. Ada satu buku yang dikarang oleh Syekh Tajul. Saya lupa nama pengarang buku tu. Syekh Tajul, tak ingat belakang dia apa dia. Apa tak ingat dah. Dia orang ulama Indonesia. Dia kata apa? Dulu di Mekah ada pengajian 4 mazhab kat Mekah.
Siapa mazhab Syafi'i belajar dengan Syekh ni kat tiang ni. Siapa mazhab Hanafi belajar dengan Syekh ni kat tiang ni. Siapa mazhab Hambali belajar dengan Syekh ni kat tiang ni. Okey. Bahkan ada riwayat mengatakan dulu-dulu di Saudi, di Mekah, Masjidil Haram, solat Jumaat 4 kali. Solat Jumaat 4 kali. Kenapa solat Jumaat 4 kali? Mula-mula mazhab Syafi'i dulu semayang. Habis mazhab Syafi'i semayang, masuk mazhab Hanafi pula bagi semayang Jumaat. Habis mazhab Hanafi pula, masuk mazhab Maliki pula. Habis mazhab Maliki, masuk pula mazhab Hambali. Dulu, mula-mula. Akhirnya pada zaman, tak ingat dah khalifah mana, dia telah menyatukan mereka semua di bawah seorang imam. Maknanya fanatik mazhab ni zaman dulu lagi kuat. Fanatik mazhab ni zaman dulu lagi kuat pada zaman sekarang. Okay, tak apa, itu bukan perbincangan kita malam. Jadi bila banyak mazhab kat Mekah, sekarang pun samalah. Adalah orang-orang yang sangat keras dalam bab bid'ah, dalam bab khurafat, sangat keras pendapat mereka. Jadi ada seorang imam ataupun seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram, dia tengah mengajar anak murid dia di salah satu tiang Masjidil Haram. Okey, dia tengah mengajar anak murid dia di salah satu tiang Masjidil Haram, lalu hujan turun. Kat Mekah ni hujan bukan macam kat tempat kita. Tempat kita semua hujan. Seminggu 3-4 kali hujan. Okey. Kat Mekah ni hujan setahun sekali, 2, paling banyak 3 kali. Jarang hujan. Jadi bila turun hujan kat Masjidil Haram, guru ni cakap pada anak murid dia, pergi mandi air hujan tu. Pergi mandi air hujan yang jatuh di mubung Kaabah, jatuh ke bawah, pergi mandi. Kerana kat situ ada berkat. Air hujan tu ada berkat. Jadi bila anak-anak murid dia pergi mandi kat Kaabah yang ada yang air hujan yang kena bubung Kaabah turun ke bawah, anak murid dia mandi. Maka polis-polis Saudi ni pun marah. Polis Saudi ni kan keras pendapat dia pun marah. Dia kata apa? Ni bid'ah khurafat ni. Mandi air hujan dekat Kaabah ni mana boleh, bid'ah khurafat. Maka anak murid ni pun cakap, guru kami suruh mandi, ada berkat air hujan. Maka ketika mana polis-polis Saudi tu dengar anak murid Syekh ni cakap macam tu, dia pun ngadu pada ustaz dia. Ustaz dia yang kefahaman keras macam tu jugalah. Masuk kefahaman keras tu tak boleh, ni tak boleh. Dia pun jumpa, polis ni jumpa guru dia, beritahu, tengok tu ada guru tu ajar anak murid dia suruh mandi air yang kena bubur Masjidil Haram sebab air tu ada berkat. Guru dia pun marah, siapa ajar berkat, siapa ajar ada berkat. Dia pergi jumpa lah guru yang pertama tadi. Awak ni kenapa ajar pelik-pelik kat sini? Mana dalil? Mana bukti air hujan yang kena bubur Masjidil Haram air tu berkat? Mana dalil? Mana bukti? Maka Syekh ni jawab, Syekh Yusuf, apa tak ingat nama dia. Dia kata pada air hujan yang kena pada air hujan yang kena bumbung Kaabah jatuh ke bawah tu, air tu ada 2 keberkatan. Mana dalil? Biasalah orang tu nak dalil kan. Maka dia kata ada dalil dia. Pertama, Allah sebut dalam surah Qaf, air hujan adalah air yang berkat. Air hujan tu adalah air yang berkat. Tengok surah Qaf. Okey? Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca Tuan Haji Ishak boleh. Surah Qaf. Tuan-tuan boleh buka juga page ni. Surah Qaf. Okey. Saya buka surat je. Okey. Muka surat 518 ayat yang ke-9. Tolong baca Tuan Haji Ishak. Ustaz. Ayat yang berapa Ustaz? 9. Ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dituai. Dituai itu. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi dalam ayat ni Allah kata apa dia? Kami turunkan daripada langit air yang berkat. Air apa ni? Air hujan lah. Air hujan tu air yang berkat. Air hujan tu sendiri itself dah air yang berkat. Kemudian air hujan tu turun kena pula dinding pula dah. Bumbung Kaabah. Lagi berkat. Mana dalil dia? Tolong baca dia Puan Samah boleh? Puan Samah tolong baca muka surat 62. Muka surat 62 surah Ali Imran. Muka surat 62. Muka surat 62. Okey. Ayat yang ke 96. 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah.
yang bakar, yang diberkati dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Terima kasih Puan Salma. Jadi rumah pertama dibina untuk manusia adalah rumah di Bakkah. Bakkah tu Mekah lah Dalam surah apa ya? Dalam surah Quraisy kita dah bincang. Ada berapa nama Mekah dalam Quran? Ada 7 nama Mekah dalam Quran. Jadi salah satu nama Mekah adalah Bakkah. Inilah Bakkah. Jadi rumah Baitullah tu adalah rumah pertama dibina untuk manusia beribadat. Di Bakkah, yang mana rumah itu mubarakan, diberkati. Rumah itu diberkati. Okey, baik. Jadi maka guru yang kedua dia kata, lah, air hujan tu sendiri berkat. Kena pula kat Kaabah lagi berkat. Jadi tak salah, tak berdosa, tak syirik, tak bid'ah orang yang mandi air hujan yang kena dinding Kaabah. Kerana air hujan itu ada 2 keberkatan. Okey, semua air hujan berkat ke? Adakah semua air hujan berkat? Tak. Hujan yang turun menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam berkat kan? Hujan tu turun menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sampai semua kaum dia mati banjir, mati lemas kerana banjir. Berkat ke? Tak. Ya, air hujan air yang berkat. Tapi air hujan juga Allah Ta'ala boleh jadikan penyebab orang-orang binasa. Dalam sejarah, hujan yang membinasakan 2 kali berlaku. Pertama pada zaman Nabi Nuh AS. Yang kedua pada zaman Fir'aun. Allah Ta'ala turunkan hujan. Cuma hujan tersebut tidaklah kita kata menghapuskan keseluruhan orang-orang Fir'aun. Okey, maksudnya masa tu hujan lebat sampai berlaku banjir besar yang sangat besar sehingga kan mereka terpaksa mengadu pada Nabi Musa. Boleh tak doa pada Allah agar Allah Ta'ala angkat hujan ini daripada kami? Okey, baik. Itu kita kata lafaz-lafaz hujan dalam Al-Quran. Walaupun dalam ayat Quran kita bincang tadi, air hujan tu air berkat. Okey, walaupun ayat Quran kita bincang tadi air hujan tu ada berkat, tapi tak semestinya semua air hujan tu berkat. Turun kat KL 2 jam banjir kilat, berkat ke? Air hujan turun 2 jam straight, 3 jam habis naik banjir kilat sekitar sebahagian tempat kat Lembah Tengah, berkat ke? Tak juga. Sebab tu antara doa hujan yang Nabi ajar tadi, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah hujanilah kami dengan hujan yang memberi manfaat. Yang kedua, kalau kita type kat Google doa solat sunat istisqa, type je kat Google doa solat sunat istisqa, iaitu solat sunat minta hujan, akan keluar doa panjang. Antara isi doa tersebut ialah Allahumma hawalaina wala alaina. Itu pun termasuk juga. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang memberkati, janganlah kau hujani kami dengan hujan yang memudaratkan. Jadi masa solat istisqa kan, bila lama tak turun hujan, kemarau berbulan-bulan, empangan kering, pokok-pokok banyak mati. Sekarang Tasik Bukit Merah pun dah kering. Tasik Bukit Merah dah kering kat Perak tu kan. Kita doa pada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan yang bermanfaat. Maksudnya hujan yang cukup-cukup untuk menyuburkan tanaman, cukup-cukup untuk binatang makan. Jangan turun 2-3 hari straight tak berhenti, Masya Allah lah. Kepala airnya, banjir kilatnya dan sebagainya. Okey, baik. Habis bab hujan. Sekarang kita nak bincang hujan yang bermanfaat. Sekarang kita nak bincang hujan yang Allah Ta'ala turunkan adalah hujan yang bermanfaat. Okey, baik. Jangan sambung balik muka surat 582. Muka surat 582, kita nak sambung ayat yang ke 15. Ayat ke-15. Okey. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kenapa Allah turunkan hujan yang mencurah-curah daripada langit? Untuk ataupun agar nukhrija, kami dapat mengeluarkan. Nukhrija, kami dapat mengeluarkan bihi dengannya, dengan hujan tadi, habban, bijian, biji-bijian, biji-biji. Habban ni tumbuhan berbiji kecil, bijirin, seed, tepung, padi, apa lagi tak tahulah, jagung, tu panggil habban. Lepas tu habbatus sauda. Habbatus sauda tu inilah perkataan yang habban. Wa dan nabatan, tumbuh-tumbuhan. Nabatan, tumbuh-tumbuhan. Wa dan jannatin, kebun-kebun. Jannatin, kebun-kebun. Alfafa, yang banyak. Alfafa, yang banyak.
Perkataan Al-Fafa, tuan-tuan dan puan-puan, okey, berasal, ada terjemah Al-Fafa tu lebat, banyak tak kisahlah. Perkataan Al-Fafa berasal pada perkataan Alfun. 1000 dalam bahasa Arab Alfun. 1000 dalam bahasa Arab Alfun, 1000. Okey, dalam bahasa Arab 1000 dipanggil Alfun, 1000. 2000 Alfaini. 3000 salah satu alaf. 4000 arba'atu alaf. 5000 khamsatu alaf. Tu ribu dalam bahasa Arab Alfun. Jadi Al-Fafan ni maksudnya beribu-ribu-ribu yang banyak. Tu maksudnya. Plural lah kan? Al-Fafan tu. Kebun-kebun yang banyak. Okey. Puan Nik boleh terjemah ke Puan Nik? Puan Nik ada boleh. Boleh ya? Ayat 15 dan 16 Ustaz. Ya, 15 dan 16. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ayat 16, serta kebun-kebun yang subur rendang pokoknya. Okey, kebun-kebun yang subur yang rendang pokoknya. Maksudnya bau daun dia banyak, hasilnya banyak. Yang ke-9 dan ke-10 ni, okey, kita ulang kaji balik. Allah nak cerita dalam surah ni, dalam surah An-Naba ni, benarnya hari kiamat pasti berlaku. Orang kafir musyrikin, bagi mereka dah mati boleh hidup balik ke? Mereka fikir macam itulah. Maka Allah Ta'ala bagi 10 dalil. Sebagaimana aku boleh buat 10 perkara ni, daripada tak ada kepada ada, mudah bagi aku, dan benda tu berlaku selalu. 10 perkara ni, tak ada masalah pun aku nak buat bagi jadi ada. Adakah susah bagi aku nak bagi manusia tu hidup balik lepas dia mati? Jadi yang ke-10 ialah, yang ke-9 air hujan, yang ke-10 tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok yang tumbuh daripada hujan tersebut. Okey. Pokok tu daripada tak ada Allah boleh bagi jadi ada. Daripada tak tumbuh Allah boleh bagi tumbuh. Susah ke manusia yang dah ada mati Allah nak hidupkan balik. Tadi kita cerita air hujan tu berkat. Air hujan tu berkat. Jadi kesan keberkatan air hujan apa dia? Kesan keberkatan air hujan tumbuhnya tanam-tanaman biji-bijian. Ayat ni dia bagi dalil bahawasanya hasil yang cepat bagi manusia apa dia? Habbatun tu lah, seed ataupun seed tu gandum, apa lagi ya? Pokok gandum, beras, jagung. Ya, orang tanam durian pun boleh dapat hasil. Tanya Puan Nik dengan Tun lah sekarang di kebun durian yang tak menjadi tahun ni katanya Tun. Betul-betul Tun ada? Tak jadi tahun ni, tak jadi langsung. Tak jadi yang jadi itu tupai makan. Tahun depan kalau jadi kena ajak kami semua tu insya-Allah. InsyaAllah boleh. Okey, saja gurau tu jangan marah. Okey, baik. Pokok durian, pokok rambutan, pokok membelang, bukan tak ada hasil, ada hasil. Tapi mana lagi cepat hasil? Mana lagi cepat dapat hasil? Antara tanam jagung, gandum, padi dengan tumbuh-tumbuhan lain. Kita pun tahu, tanam jagung, tanam padi, tanam gandum yang dipanggil hab, bijirin tu, biji kecil tu, itu lagi cepat dapat hasil berbanding dengan pokok-pokok lain. Sebab tu Allah mulakan dengan habban dulu. Habban. Bila sebut habban tu boleh, tadilah tumbuhan yang cepat dapat hasil tadi. Jagung, gandum, apa lagi? Beras, padi. Nabatan tu tumbuh-tumbuhan yang lain selain daripada bijirin yang saya sebut tadi. Selain daripada bijirin tu nabatan, tumbuh-tumbuhan yang lain. Daripada hujan Allah Ta'ala boleh tumbuhkan biji-bijian yang senang dapat hasil, cepat dapat hasil. Daripada hujan juga Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebab tu Allah Ta'ala pesan kat kita lah. Allah pesan kat kita, setiap kali kita makan, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar makan, Alhamdulillah. Perhati makanan kita nak makan. Kita makan je beli roti. Kita makan nasi lemak esok pagi. Cuba perhati. Allah suruh perhati, bukan perhati apa. Daripada mana makanan tu terhasil, daripada mana makanan tu dibuat dan siapa yang mula-mula tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dapat makanan tersebut. Tengok muka surat 585. Tolong baca tu 585 boleh? 585. Okey. Ayat yang ke-24 sampai 32. 24 sampai 32. Tolong baca. 24 hingga 32. Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air hujan dari langit
Kemudian kami telah membelah bumi dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon tamar dan kebun-kebun yang menghijau subur dan pelbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak peliharaan kamu. Okey, terima kasih Tuan. Jadi dalam ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah pesan kat kita ni. Setiap kali nak makan apa esok pagi? Nasi lemak, roti canai, roti biasa, goreng pisang. Allah suruh tengok. Allah suruh tengok, bukan sekadar tengok daripada mana makanan itu terhasil. Daripada mana tak makanan itu terhasil? Asalnya daripada hujan yang Allah turunkan. Daripada hujan tu keluarlah padi, nasi lemak kita makan esok. Daripada hujan tu keluarlah tepung gandum untuk roti canai kita makan esok. Daripada hujan tu keluarlah apa lagi? Macam-macam daripada hujan. So daripada hujan tu keluarkan macam-macam makanan. Sebab tu kita nak makan, okey, apa baca doa makan. Baca doa makan, doa lepas makan, isi kandungan doa tu semua nak buat kita ingat Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang kau rezekikan pada kami. Walaupun nampak kita beli duit kita. Kita beli sebab kita dapat gaji. Kita beli makanan tu sebab aku berniaga, aku dapat duit, aku beli makanan tu. Ya, itu kita panggil majazi. Hakikinya ialah makanan tu datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ada razaqtana, kau telah rezeki kepada kami. Lepas makan, apa doa apa makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami. Jadi orang yang baca doa makan sebelum makan dan orang yang baca doa selepas makan, orang tu sebenarnya telah membaca doa hakikat makanan yang Allah bagi pada dia. Ya Allah suruh tengok makanan. Tengok makanan bukan sekadar tengok sedap. Bukan. Tengok sambil hayati. Tengok sambil tadabbur. Daripada mana hasilnya makanan-makanan ini? Daripada hujan yang Allah turunkan. Sebab tu Allah kata dalam ayat Quran, rezeki kita kat langit. Rezeki kita kat langit. Apa makna rezeki kita kat langit? Maksud rezeki kita kat langit ialah rezeki kita berasal daripada langit. Apa maksud asal daripada langit? Daripada hujan yang Allah turunkan. Tolong buka boleh muka surat 521. Tolong baca dia Tuan Haji Nasaruddin boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Muka surat 521. 521 ayat 22. Lima dua satu itu betul. Tuan Haji Nasruddin ni kena unmute kan lah, tak dengar. Tu nampak mute tu. Cuba unmute kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang telah ditakdirkan kepadamu. Okey, terima kasih. Pendek je ayat dia. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu di langit. Bukanlah maksudnya kat langit je rezeki kita. Tak. Semua apa kita makan berasal daripada langit. Semua apa kita makan berasal daripada langit. Daripada hujan Allah turun pun tak. Kita makan ayam, makan daging. Semua tu kerana hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi kalau Allah tak turunkan hujan, senang ke kita dapat makanan? Tak. Susah. Sebab tu dalam ayat akhir surah Al-Mulk, kita baca setiap malam surah Al-Mulk kan, apa ayat akhir dia berbunyi? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in. Apa pendapat kamu? Kalau Allah Ta'ala sekat semua ayat-ayat, sumber ayat-ayat kamu, daripada atas tak turun, daripada bawah tak keluar, siapa mampu mendatangkan air yang mengalir? Siapa boleh datangkan air yang mengalir? Jadi Allah Ta'ala nak azab kita, nak susahkan kita, tak payah buat gempa bumi, tak payah buat tsunami. Allah sekat hujan je, habis terganggu kita punya kehidupan. Okey, baik. Allah sebut dalam ayat ni habban. Tadi kita dah lalu ayat perkataan habban tu maksudnya biji-bijian. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, kami maafkan saya nak terangkan perkataan mengeluarkan. Mengeluarkan. Allah nak beritahu kami yang mengeluarkan. Allah turunkan hujan, ya. Sebabnya
maknawinya sebab duniawinya kerana hujan turunlah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Adakah bermakna kalau hujan tak turun Allah tak boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tak, boleh juga. Allah berkuasa untuk tumbuhkan tumbuh-tumbuhan walaupun tidak berlaku hujan. Dan Allah juga berkuasa, Allah juga berkuasa untuk buat tumbuh-tumbuhan tu tak tumbuh walaupun hujan banyak. Hujan banyak bukan main, tapi tanam durian tak jadi, tanam jagung tak jadi, tanam apa lagi? Tanam gandum tak jadi, tanam padi tak jadi. Kerana apa? Allah nak beritahu kami yang tumbuhkan. Okey, tolong baca boleh Puan Nur Zakiyah, tolong baca surah Al-Waqiah. Kita baca setiap malam Waqiah kan. Ayat ni Tok guru pondok dulu ajarlah. Kalau nak tanam pokok baca ayat ni. Nak tanam pokok apa, lada ke, pokok durian ke, pokok apa ke, baca ayat ni. Tolong baca Puan Zakiyah, page 536. 536 ayat 63, 64, 65. 536 ayat 63 sampai 65. Sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Sekiranya kami mahu, nescaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan hairan tercengang. Okey, Puan Zakiyah, bawah sikit boleh pasal air. Tadi ni ayat yang Puan Zakiyah baca tadi pasal biji. Biji rambutan ke, biji jagung ke. Bawah sikit ayat 68 dengan 69, 68 sampai 70. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya daripada awan atau kami yang menurunkannya? Sekiranya kami mahu, nescaya kami jadikannya masin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Terima kasih Puan. Tuan-tuan dan puan-puan, air hujan kalau Allah turunkan dalam keadaan masin, maka air laut, air laut mana masin? Air sungai, air perigi, air tasik, semua masin. Macam mana nak buat kalau semua air masin? Jadi air yang kita minum Allah turunkan, dan Allah turunkan dalam keadaan rasanya boleh diminum oleh manusia. Jadi kalau Allah nak buat kita susah, Allah tak turunkan hujan langsung, satu. Ataupun Allah turunkan juga tapi semua masih macam air laut, maka susahlah hidup kita. Okey, bab ayat yang saya beritahu tadi, ada orang nak tanam pokok, dia tanyalah Tok Guru Pondok, ayat apa nak baca bagus? Maka Tok Guru Pondok tu bacalah ayat ni lah, ayat 63 sampai 65. Ayat ni puji Allah lah. Kamu cuba tengok apa kamu tanam. Kita semai biji durian, semai biji rambutan. Biji terbaik daripada baka pokok terbaik. Tanah yang terbaik, polybag terbaik, baja terbaik, semua terbaik lah. Okey, siram pokok pun guna air Zam-Zam, contohlah, kaya sangat contoh. Tapi kalau Allah tak nak tumbuhkan biji benih, Allah tak nak buat biji dia bercambah, tumbuh sebarang pokok, kita boleh buat apa? Bolehkah kita paksa biji itu keluar, biji itu terbelah sampai keluar pucuk dia, keluar dia punya tunas dia? Boleh tak? Tak boleh. Jadi Allah nak beritahu, kami yang keluarkan. Walaupun kamu kursus pertanian 30 tahun, tapi kalau kami tak nak keluarkan pokok tersebut, tunas tersebut, ada tak orang boleh keluarkan? Tak ada siapa boleh keluarkan. Okey. Lagi satu, Allah nak cerita kehebatan air hujan. Kehebatan air hujan ialah daripada air hujan yang sama, boleh tumbuhnya pokok-pokok buah-buahan yang rasa berbeza-beza. Kan ada setengah tempat hujannya manis, setengah tempat hujannya masam. Sebab tu ada buah manis, ada buah masam. Ada tak? Ni kuasa Allah ni sebenarnya. Kita perhati, kita dah biasa. Jadi kita tak nampak benda tu macam luar biasa. Tapi sebenarnya Allah itulah kuasa dia. Daripada hujan yang sama, keluarnya buah-buahan dengan rasa yang berbeza, jenis yang berbeza. Okay, tolong baca dia Puan Izawani boleh? Muka surat 249. 249 ayat 44, ayat 4. 249 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Di bumi ada beberapa daerah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya seperti subur, tandus, banyak air dan sebagainya. Dan padanya ada kebun-kebun anggur, pelbagai jenis tanaman serta pohon-pohon tamar yang berumpun dan yang tidak berumpun yang disiram dengan air yang sama.
kami lebihkan sesetengah buah daripada sesetengahnya yang lain daripada segi rasanya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mahu berfikir serta memahaminya. Okey. Tengok terima kasih Puan Zamani. Dalam air hujan tu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang nak fikir, nak renung, nak cuba faham, dia dapat. Kalau tak, dia anggap apa? Ini biasa semula jadi. Apa dia panggil apa? Mother nature. Biasalah. Tak. Allah suruh kita perhati air hujan yang sama, kena kat tanah yang sama, tapi boleh keluar buah-buahan yang rasa berbeza-beza. Buah-buahannya rasa berbeza-beza. Ada buah manis lebih, ada masam, ada rasa kelat, macam-macam rasa. Tapi berasal daripada air hujan yang sama. Itu tanda berkat. Daripada air hujan yang sama, keluarnya buah yang rasa berbeza-beza. Itu maksud kami keluarkan dengan air hujan yang sama berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis tanaman dengan rasa warna yang berbeza. Durian pun macam-macam rasa. Buah durian saja macam-macam rasa. Ada durian manis, ada durian yang tak tahu lagi rasa apa nak sebut. Tapi maksudnya ada berbeza-beza rasa. Jadi kerana rasa berbeza itulah harganya Masya Allah berbeza-beza. Itu baru satu contoh durian. Rambutan pun sama, pelam pun sama. Harum manis, tanam kat negeri lain tak manis sangat, contoh. Semua itu berasal daripada hujan yang sama. Tapi kuasa Allah boleh buat rasanya yang berbeza-beza. Ini sebenarnya kita kena cakap cerita agar orang Islam nampak betapa hebatnya Allah dalam bagi rezeki pada kita. Daripada air hujan saja berbagai-bagai rezeki Allah bagi pada kita. Okey, baik. Ayat yang ke seterusnya tadi, saya baru cerita pasal Allah Ta'ala mengeluarkan daripada hujan tadi biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Lepas pada tu Allah Ta'ala sebut kebun-kebun yang berbagai-bagai. Al-Fafa tu kebun-kebun yang banyak. Yang banyak sama ada kebun tu sendiri banyak, ataupun pokok tak banyak, buahnya banyak, ataupun pokok tak banyak, tapi pokok tu rendah, daunnya banyak, dahannya banyak daripada hujan yang sama. Okey. Dalam Quran ada 3 lafaz kebun. Saya tulis kat skrin lah. Dalam Quran ada 3 lafaz kebun. Satu jannah, terjemah jannah syurga lah. Dalam Quran ada 3 lafaz kebun. Pertama jannah. Okey, jannah ataupun jannataini. Jannataini 2 kebun lah. Jannataini ni 2 kebun. Jannataini 2 kebun. Banyak lagi jannat. Jannat ni kebun-kebun. Okey. Yang kedua kebun dalam bahasa Arab dipanggil hadiqah. Hadiqah. Cuma dalam Quran didatangkan dengan lafaz plural. Apa lafaz plural dia? Hadaiqah. Hadaiqah. Yang ketiga, lafaz kebun dipanggil raudah. Raudah. Taman. Kita terjemah raudah ni taman lah kan? Okey. Ada satu lagi lafaz kebun, tapi tak ada dalam Quran. Dipanggil bustan. Bustan. Jamak dia basati. Itu tak ada dalam Quran. Tak apalah. Orang Arab biasa pergi kebun, tanam tanaman ni, kebun buah-buahan, dia panggil bustan. Okey. Lafaz jannah, tak kisahlah 1 ke 2 ke plural ke, dalam Quran ada 77 kali. Ada 77 kali lafaz jannah dalam Quran. Manakala lafaz hadaiqah ni 3 kali. Lafaz raudah ni ada 2 kali. Lafaz raudah ada 2 kali dalam Al-Quran. Apa beza 3-3 ni? Semua panggil kebun. Bezanya ialah jannah dari sudut bahasa. Kita nak panggil mana-mana kebun pun tak ada masalah. Jannah adalah kebun buah-buahan. Jannah adalah kebun buah-buahan yang orang tanam. Kita tanam. Kita usaha tanamkan buah-buahan tersebut. Kita usaha tanamkan pokok-pokok tersebut. Itu panggil jannah. Oleh kerana Quran turun kat negara Arab, bila Allah sebut jannah yang bermakna kebun, maka mesti Allah Ta'ala akan selit 2 jenis pokok. Apa jenis pokok? Kurma dan anggur. Maksudnya siapa kat Mekah dulu, siapa yang dulu tinggal kat Mekah, siapa dulu tinggal kat negara Arab, ada pokok kurma, ada pokok anggur, orang kaya lah tu. Sebab Quran tu turun kat negara Arab. Kalaulah Quran tu turun kat Malaysia, tempat orang Melayu,
mesti perkataan jannah Allah selit dengan musangking. Apa lagi? Duri hitam. Contohlah. Okey, tak apa. Kita tengok jannah dulu. Apa beza jannah? Jannah ialah, sebelum kita riwayat, saya nak beritahu dulu. Jannah ialah, boleh tulis, kebun yang mana kita tanam. Kita usaha untuk tanam. Itu jannah. Okey? Manakala hadiqah ialah kawasan kebun ataupun kawasan tanam-tanaman. Dalamnya ada pokok kita tanam, ada pokok kita tak tanam. Pokok kita tanam pun ada, pokok kita tak tanam pun ada. Dia tumbuh sendiri. Banyak je pokok-pokok hutan yang tumbuh sendiri, kita boleh ambil makan. Kita boleh ambil sendiri, kita makan. Okey? Pokok-pokok hutan, kita tak tanam pun dia tumbuh. Tapi kita boleh makan dia punya hasil dia. Contoh buah kelubi. Dalam hutan kan. Ada orang kampung panggil buah setor. Buah setor. Buah setor bukan orang Kelantan. Buah setor ni panggil buah mangga. Manggis. Buah setor. Orang Kelantan panggil buah mangga tu buah setor. Tu orang Kelantan panggil. Ini tak ada satu lagi buah setor, buah hutan. Buah tu kita tak tanam, dia tumbuh sendiri dalam hutan. Dia tu panggil hadiqah. Taman yang mana ada pokok orang tanam, ada pokok orang tak tanam tumbuh sendiri, itu panggil hadiqah. Yang ketiga, raudhah. Raudhah ni tak kisahlah kebun apa, yang penting kena ada sungai. Kebun tu mesti duduk kat sungai. Dipanggil raudhah. Okey, nampak tu perbezaan dia. Okey. Kita tengok perkataan jannah. Saya beritahu tadi, bila sebut jannah je dalam Quran, mesti Allah kaitkan dengan dua jenis pokok, kurma dan anggur. Puan Zaizah, tolong baca boleh? Puan Zaizah. Surah Al-Baqarah. Muka surat 45, ayat 266. 45 ayat 266. Ni Allah Ta'ala bagi analogi. Allah bagi analogi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki Cukup. Tu je. Panjang lagi ayat dia kan, Puan Zala. Cuma saya nak refer, ayat tu sebenarnya bagi analogi. Tak apalah, kita bukan nak cerita analogi tu. Nak cerita, bila Allah sebut kebun, mesti Allah Ta'ala sebut yang ada kurma dan anggur. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu, siapa ada kebun kurma, siapa ada kebun anggur, memang orang kaya lah. Orang hebat lah zaman dulu. Sebab Quran turun kat negara yang mereka hidup dengan kurma dan anggur. Mereka hidup dengan tanaman-tanaman hebat seperti itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dua jenis tanaman. Okey. Bila sebut lafaz kebun, bila sebut lafaz jannah dalam Quran kan, bila sebut lafaz jannah, Allah Ta'ala mesti datangkan mengalir sungai-sungai. Mengalir bukannya sungai-sungai. Tadi Puan Zaizah dah baca untuk kita. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kerana apa? Jannah ni boleh jadi ada sungai, boleh jadi tak ada sungai. Sebab tu Allah sebut jannah. Tapi kalau raudhah, perkataan raudhah dalam Quran, Allah Ta'ala tak akan sebut sungai. Bila datang perkataan raudhah dalam Quran, Allah tak akan sebut sungai. Sebab apa? Sebab raudhah tu sendiri dari sudut bahasa, mestilah kebun yang ada sungai. Jadi siapa yang ada kebun sebelah sungai, dia beli tanah buat kebun, sebelah tanah dia tu ada sungai, maka kebun dia layak dipanggil raudhah. Tapi siapa yang beli kebun, ada tanah buat kebun, kat kebun dia tak ada sungai, jauh pada sungai, maka tak boleh dinamakan raudhah dari sudut bahasa. Okey, dia nak buat nama sendiri tu, pulanglah. Dua perkataan raudhah dalam Quran. Kat mana ya? Pertama surah Ar-Rum. Tolong baca dia, surah Ar-Rum. Puan Aliza tolong baca boleh? Surah Ar-Rum. Saya cari muka surat aja. Perkataan raudhah. Okey, muka surat 405 ayat bawah sekali, Puan. 405 ayat bawah sekali, ayat yang ke-15. Tolong baca, Puan Aliza. Ni satu raudhah. Kita boleh tulis kat sini ya. Satu raudhah dalam Quran. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fahum fi raudatin. Nampak raudatin? Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka di dalam taman syurga dan bergembira. Okey, terima kasih Puan. Ada tak dalam ayat yang Puan Aliza baca untuk kita tadi, sungai-sungai yang mengalir? Ada tak dalam ayat tu, sungai-sungai yang mengalir? Tak ada kan, sungai-sungai yang mengalir? Kenapa tak ada sungai-sungai yang mengalir? Perkataan raudhah tu sendiri, dah beri makna tempat yang ada sungai. Perkataan raudhah tu sendiri beri makna tempat yang ada sungai. Jadi tak perlu sebut sungai lagi. Itu satu. Yang kedua, kalau baca dia Puan Maisarah, surah Syura.
Ni dua tempat je perkataan Rawdah dalam Quran. Perkataan Rawdah dalam Quran dua tempat saja. Pertama surah Ar-Rum tadi. Yang kedua dalam surah Syura. Bukan Syu'ara, Syura. Saya cari muka surat sekejap. Saya cuba cari muka surat sekejap. Surah Syura. Perkataan Rawdah. Okey. Kat sini Rawdah didatangkan. Tadi perkataan Rawdah didatangkan dengan lafaz singular. Sekarang Rawdah didatangkan dengan lafaz plural. Muka surat 485 ya. 485 ayat 22. Tolong baca Puan Maisarah 485 ayat 22. 22. Okey. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan, yang demikian itu adalah kurnia yang besar. Okey, terima kasih. Ada tak perkataan sungai-sungai yang mengalir? Tak ada. Kenapa? Dah ada Rawdah. Bila ada perkataan Rawdah, automatik maknanya ada sungai. Tak perlu tanya lagi, Rawdah tu ada sungai? Tak perlu. Perkataan Rawdah tu memang dah ada sungai. Jangan tanya pula, Ustaz, kami pergi Madinah, masuk Rawdah tak ada sungai pun. Tu tak ada kaitan dengan perbincangan kita hari ni. Tu nama tempat tu Nabi namakan dengan nama Rawdah. Dari sudut bahasa bukan kita nak cerita pasal tu. Tu nama tempat Nabi namakan dengan nama Rawdah. Jadi kebun yang ada sungai ni dia lain macam sikit. Kebun tak ada sungai seronok juga, tapi bila ada air sungai ni masya-Allah, kebun tu boleh buat tempat bercuti, boleh buat homestay, boleh buat tempat perkemahan family bila ada sungai tu. Bila tak ada sungai ni boleh lah juga, tapi syok dia lain macam sikit. Okey. Perkataan hadiqah. Perkataan hadiqah dalam Al-Quran ada 3 tempat. Perkataan hadiqah dalam Al-Quran ada 3 tempat. Pertama surah An-Naml. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Saya pandang kat skrin ni ya. Pertama surah An-Naml. Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Salahuddin, tolong baca. Perkataan hadiqah tadi saya kata apa? Tanam tanaman yang kita tanam ke, tak tanam ke, tumbuh sendiri ke, tu panggil hadiqah. Page 382. Tuan Haji Salahuddin, page 382. Ayat 60. Ada kat situ ada perkataan hada'iqah. Kalau jannah, dia lebih pada pokok-pokok tanaman. Manakala hadiqah ni dia pokok-pokok perhiasan, pokok-pokok cantik, tengok seronok mata memandang. Ayat 60. Bukankah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air daripada langit untukmu. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang yang menyimpang daripada kebenaran. Okey, terima kasih Tuan Haji. Tengok. Hadiqah ni kebun-kebun yang pokoknya kita terlihat nak tanam. Kalau tanam pun takkan tumbuh cantik macam tu. Kalau tanam pun dia takkan besar sampai macam tu. Ada pokok-pokok yang ada umur ratus-ratus tahun, puluh-puluh tahun, kan? Kalau kita cuba tanam, takkan tumbuh sebagaimana tumbuh sendiri. Kalau kita cuba tanam, dia takkan tumbuh sebagaimana yang Allah buat tumbuh sendiri. Itu maksud hadiqah. Ini satu. Hada'iqah. Tengok ayat dia, hada'iqah tu satu. Yang kedua, kita akan masuk dalam surah ni juga, hada'iqah. Yang ni saya tak terjemah. Saya hanya tunjuk perkataan tempat dia saja. Surah An-Naba kita sekarang lah. Surah An-Naba kita sekarang. 582 ni. Ayat yang ke-32. Cuba tengok. 583. Ayat atas sekali. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang bertakwa ada kejayaan, iaitu kebun-kebun, taman-taman dan anggur. Okey, tu yang kedua, hadaiqa. Yang ketiga tadi, ayat tadi tu dah baca dah, muka surat 585 ayat 30. Wa hadaiqa gulba. Hadaiqa gulba. Itu 3 tempat perkataan taman dalam syurga. Apa kita bincang adalah perbincangan dari sudut bahasa. Yang penting kita dapat Rawdah ke, hadiqah ke, jannat ke kita dapat. Satu lagi Allah Ta'ala bagi analogi tentang orang yang ada kebun. Jadi bila Allah Ta'ala nak bagi analogi orang yang kaya-kaya, Allah kaitkan dengan kebun. Samalah tadi ayat yang dibaca oleh Puan Zaizah tadi, Allah sebut kebun. Tengok ni, satu ayat lagi. Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca. Surah Kahfi. Kita baca semua surah Kahfi ni hari Jumaat tadi. Okey. Sekurang-kurangnya tak baca satu surah, bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir.
Tapi kalau baca apa semua lagi baik. Okey, muka surat 297 Tuan Haji Ishak, muka surat 297 ayat 32 sampai 34. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Yang seorang yang kafir, kami beri 2 buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya, kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Ni Allah nak bagi analoginya tentang orang kaya yang belagak sombong ni lah. Cuma dalam ayat 32 tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam The Great Quran, Quran Indonesia, dia kata apa dia? Ayat 32 tu, Allah nak cerita tentang, Quran dah cerita, dalam ilmu pertanian dia panggil apa tahu? Dalam ilmu pertanian dia panggil crash crop. Betul ke perkataan dia? Betul? Crash crop ke apa dia panggil? Cash crop. Cash crop, sorry. Sorry lah, my English little only. Cash crop. Crash pula dah. Crash tu game, Candy Crush kan? Candy Crush. Cash crop. Cash crop ni apa dia? Kita tanam pokok besar-besar, tanam durian ke, tanam kelapa sawit ke. Celah-celah pokok tu kita tanam pokok lain pula. Tanam lada ke, tanam apa lagi, pokok senang tumbuh, tanam lada ke, tanam sayur ke. Tu bahasa pertanian sekarang dia panggil cash crop, bahasa pertanian sekarang. Quran dah cerita lama dah benda macam ni. Jadi orang yang bukan sekadar ada kebun dia dikelilingi oleh pokok-pokok lain. Celah-celah pokok besar, ada lagi pokok-pokok kecil. Maksudnya dia ni, kalau orang yang ada tanah ni, orang yang pandai buat cash crop ni, orang paling kaya lah ni. Maksudnya dalam kebun durian tu ada lagi pokok-pokok kecil yang boleh buat hasil tu. Sebab tu dalam ayat ni bukan cerita orang ni bukan saya kata siapa ada kebun sekarang dia belagak, tak. Dalam ayat ni orang yang ada 2 kebun, dah besar 2 kebun anggur dia besar, dikelilingi oleh kurma pula tu. Celah-celah anggur, celah-celah kurma, ada lagi pokok-pokok lain kecil, tanaman-tanaman yang lain. Kat sini orang putih terjemah green crops. Bahasa pertanian dia panggil cash crop. Jadi bab kebun ni Allah Ta'ala bila nak menyamakan seseorang tu dengan kekayaan, Allah kata dia ada kebun. Tuan-tuan dan puan-puan, ke akhirat nanti orang yang mendapat syurga, walaupun syurga dia paling kecil, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia akan mempunyai banyak kebun-kebun. Orang ada kebun je dapat feel perasaan ada kebun. Orang duduk KL, duduk Selangor, tapi beli tanah kat Kuantan ke, kat Terengganu ke, kat Kelantan ke, tanah tu ditanam durian, tanah tu ditanam rambutan. Maka dengan sebab dia ada tanah kat sekian tempat, dia mula bercucuk tanam kat tanah dia tu, maka dia akan selalu balik. Selalu balik apa? Tengok kebun. Dia bukan larat pun nak menebah ke, nak membaja, nak siram pokok, dia bukan larat pun. Tapi feel tengok kebun tu, Masya Allah. Feel tengok pokok makin membesar, feel tengok pokok mula tumbuh. Kalau musim durian, feel tengok bunga durian. Orang ada kebun je faham perasaan ni. Orang ada tanah dan ada kebun ni, mungkin setengah orang tak mampu lah, setengah orang tak mampu. Tapi setengah orang yang ada duit, Allah bagi rezeki, dia beli tanah buat kebun, maka dapat tengok kebun. Dapat ziarah kebun dia sendiri, tengok pokok makin membesar, tengok hasil dia mula dah keluar. Maka feel duduk kebun tu, Masya Allah. Ni duniawi, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana orang yang Allah Ta'ala bagi kebun ke akhirat, Masya Allah. Dia akan lalai, dia akan seronok, dia akan terpegun dengan kebun dia sendiri. Okey? Jadi tak salah kat dunia kita ada kebun, belilah. Ada duit, ada rezeki lebih, belilah 2-3 kebun. Usaha atas kebun kita. Tapi lagi penting, kita usaha untuk dapatkan kebun ke hari akhirat kelak, insya-Allah. Okey, baik. Daripada hujan yang sama, Allah tumbuhkan macam-macam jenis biji ni. Allah tumbuhkan macam-macam jenis tanaman. Okey. Ada yang sama daun, tak sama daun. Surah Al-An'am. Boleh tak tengok surah Al-An'am? Tolong baca dia, Puan Nik boleh? Surah Al-An'am. Ni nak cerita pasal kebun je hari ni. Muka surat, 2 ayat pasal kebun. Muka surat 140, ayat 99. Boleh tak Puan Nik? 140 ayat 99. Ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula daripada tanaman itu butir-butir buah yang bergugus-gugus, dan daripada pohon-pohon tamar kurma, daripada mayang-mayangnya kami keluarkan tandang-tandang buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun daripada anggur dan zaitun serta buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang yang beriman. Tengok. Terima kasih Puan ni. Daripada air hujan tu keluar macam-macam. Okey, saya dah beritahu tadi, mesti ada kurma, mesti ada anggur dalam contoh ni sebab ada perkataan kebun. Okey, sebab ada Allah nak bagi contoh orang kaya. Kemudian daripada air yang sama, keluar buah yang sama, pokok yang sama. Pokok durian tapi daun tak sama, jenis buah tak sama. Bila dah dapat hasil, Allah kata, tengoklah kepada buah dia. Cuba kamu tengok buah dia, apabila telah berbuah, tengok. Daripada hujan yang sama, tanah yang sama, tapi keluar buah yang rasa berbeza-beza. Nama orang pertanian ni, dia tengok daun pokok. Dia pergi kedai jual anak pokok, tuan kedai itu kata, ni anak pokok durian musangking. Dia orang pertanian, dia tengok daun, dia kata, ni bukan musangking. Durian musangking, daun dia masa kecil, anak baru umur 3-4 bulan anak pokok tu, daun musangking, daun dia kena gini. Oh, kita tengok Masya Allah, daun durian pun boleh kenal. Padahal bagi kita dua daun pokok durian sama je lah semua daun dia. Tapi orang pertanian dia tahu, dia kaji semua tu. Daun durian musangking lain daun dia. Daun durian ni lain daun dia. Masya Allah. Kita bukan ahli pertanian yang kita tahu makan durian sahaja. Dekat SS2 Subang Jaya. Okey, satu ayat lagi. Tolong baca tuan. Surah Al-An'am juga. Muka surat 144. Iya ke? Sekejap. Sorry, muka surat 146. Tolong baca tuan 146 ayat 141. 146. Sama, hampir sama dengan ayat yang Puan Nik baca tadi, lebih kurang. 146, 141. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya di permukaan tanah yang tidak menjalar, yang berdiri tegak, pohon-pohon tamar, kurma, dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk dan rupa, rasanya, buah zaitun dan delima yang bersamaan warna atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya. Makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah hak zakatnya pada hari memetik atau menuainya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada apa-apa yang jua kamu makan atau nafkah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan, iaitu melampaui batas. Okey. Orang ada kebun, masuk kebun, baca dua ayat ni. Ayat 141 surah Al-An'am tadi dengan ayat yang 99 surah Al-An'am tadi. Nabi suruh baca ke? Tak. Ini bukan Nabi suruh baca. Ini ustaz-ustaz dulu, ustaz-ustaz pondok dulu dia panggil apa? Tabarruk. Kita baca dua ayat ni, ambil berkat pada ayat ni, mudah-mudahan Allah suburkan lagi kebun kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala banyakkan lagi. Kan ayat dua tadi, makanlah, lihatlah hasilnya. Okay, masa hari tuai dia, tunaikan hak dia. Jadi anak cerita kebun yang berjaya ni lah kebun yang berjaya. Kebun yang terhasilnya tanaman, terhasilnya buah-buahan yang banyak. Baca siapa saja, jadi siapa ada kebun, kelapa sawit ke, durian ke, tak kisah. Baca dua ayat ni untuk ambil keberkatan. Ayat ni sebenarnya memuji Allah. Dialah yang menumbuhkan, dialah yang menjadikan, dialah yang mengeluarkan. Jadi kita baca, kita puji Allah kat kebun kita. Mudah-mudahan keberkatan ayat itu Allah Ta'ala jadikan kebun kita kebun-kebun yang subur, yang memberi hasil yang sangat banyak. Okey, sama ayat seterusnya. Kita dah lalu 10 tanda dalam surah ni, 10 tanda kehebatan Allah yang sebelum ni tak ada, benda ni tak ada, Allah boleh beri jadi ada.
Allah menjadikan ianya ada. Daripada tak ada kepada ada. Jadi 10 perkara ni, bila Allah boleh buat daripada tak ada kepada ada, kamu yang sekarang dah ada. Kamu manusia sekarang dah ada. Nanti kamu akan mati, susah ke bagi Allah nak bagi jadi ada balik? Tak susah bagi Allah nak bagi jadi ada balik. Okey, sama yang seterusnya. Sekarang kita dah habis tentang 10 dalil bahawasanya Allah berkuasa untuk jadikan hari kiamat. Sekarang Allah Ta'ala nak masuk dia punya poin utama dia. Ayat 17. Inna sesungguhnya yauma hari okey, al-fas keputusan. Al-fasli itu keputusan, the day of decision over the Jumaat. Sesungguhnya hari keputusan. Apa hari apa ni? Hari kiamat lah. Kana adalah ia miqata, waktu yang telah ditentukan. Okey, satu ayat dulu. Tolong terjemahkan dia, Puan Salma boleh? Puan Salma terjemahkan. Sekejap Ustaz. Yang ayat berapa 17. 582 ayat 17. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu masa yang ditentukan. Okey, terima kasih Puan Salma. Punya banyak kita cerita sebelum ni, dalil-dalil kekuasaan Allah. Allah nak kuatkan yang ni je lah. Allah beritahu dia buat tu, dia buat ni, dia jadikan tu, dia jadikan ni. Tak ada orang boleh buat, ada seorang boleh buat. Dulu benda tu tak ada, Allah boleh jadi ciptakan, beri jadi ada. Jadi Allah nak beritahu, Allah nak tekankan, sesungguhnya hari keputusan tu akan ada. Apa makna hari keputusan? Hari manusia akan bangkit daripada kubur. Hari manusia bangkit daripada kubur, lalu manusia akan diberi keputusan oleh Allah Ta'ala. Dia selamat ke dia tak selamat? Dia lepas ke dia tak lepas? Fasil, al-fasli. Dalam bahasa Arab dipanggil al-fasli. Fa, sad, lam. Al-fasli ni keputusan. Al-fasli ni dipanggil keputusan. Alif, lam, fa, sad, lam. Keputusan. The day of decision. Apa dia terjemah? Dalam bahasa Urdu ni dia gabungan bahasa Hindu dengan bahasa Arab. Kalau ada satu majlis, mesyuarat, bahasa Urdu ni bahasa Urdu. Bila satu mesyuarat, maka tukang buat keputusan. Kita mesyuarat, saya ketua. Orang ni show ni, maka saya buat keputusan. Okey, keputusan mesyuarat ni beritahu gini. Saya yang tukang buat keputusan, dia panggil faisalah dalam bahasa Urdu. Faisalah. Maksud faisalah ialah orang yang buat keputusan. Orang nama Faisal, bukan Faizal, Faisal. Orang yang membuat keputusan, Faisalah. Ini bahasa Urdu, ambil pada bahasa Arab. Daripada fa, sad, lam ni, ayat kita sekarang fa, sad, lam. Daripada fa, sad dan lam, keluarlah perkataan yafsilu. Kenapa Allah panggil hari keputusan? Sekarang ni kat dunia, sebelum berlakunya hari kiamat, setiap orang merasakan agama dia paling betul, orang lain salah. Kita rasalah, kita meyakini agama kita betul, orang lain semua salah, orang lain semua tak selamat kat akhirat. Itu kefahaman kita. Itulah kefahaman yang paling betul. Tapi orang Kristian, dia pun agak benda sama juga. Orang Kristian, bagi dia lah yang betul. Orang lain semua salah. Dia sama dia, orang Kristian, anggap kita ni orang tak dapat hidayah. Mereka berdoa sama dia agar kita diberi guidance oleh Allah Ta'ala supaya jadi macam dia. Jadi tidak ada mahkamah atas muka bumi ni boleh putuskan, okey, berdasarkan pendapat orang-orang Islam, berdasarkan cendekiawan orang-orang Kristian, berdasarkan ilmuwan daripada orang-orang Yahudi, kita buat keputusan agama paling benar atas muka bumi adalah agama Kristian. Boleh tak? Tidak ada mahkamah akan buat keputusan. Sebab masing-masing rasa, masing-masing anggap agama ni paling betul. Kerana apa? Kerana ke akhirat nantilah hari Allah buat keputusan. Tengok buku surat 417. Buku surat 417, tolong baca dia Tuan Haji Nasaruddin, boleh? Ni kita baca surah As-Sajadah. Setiap malam kita baca. Setiap malam lah. Sebelum tidur, sunat kita baca Sajadah Al-Mulk. 417 ayat 25. 417 ayat 25 je lah. Ya. 417. Ayat 25. Kat situ ada yafsilu. Sama macam perkataan al-faslu tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Tuhanmu dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Pendeknya ayat dia. Sungguhnya Tuhanmu lah
Yang akan buat keputusan, yang akan jadi judge, yang akan menentukan siapa betul siapa salah akhirat nanti Allah. Mahkamah dunia tidak ada satu mahkamah pun boleh putuskan, okey agama paling betul agama ni. Kalau mahkamah dunia putuskan agama paling betul adalah agama Islam, adakah semua orang akan setuju? Tak. Orang selain agama Islam akan menentang, tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tapi ke akhirat bila Allah buat keputusan, ada siapa boleh bangkang? Ada siapa boleh bantah? Ada siapa boleh kata saya kurang setuju lah? Tak ada. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan buat keputusan pada hari kiamat tentang apa yang mereka berbeza pendapat kat dunia ni hari ni. Jadi bersyukurlah pada Allah, Allah pilih kita jadi orang Islam. Walaupun satu dunia, walaupun berbilion manusia kata agama kita tak betul, agama kita salah, kita tetap teguh dengan agama kita, kita akan jadi orang yang beruntung ke akhirat bila mana hari Allah Ta'ala buat keputusan siapa yang bersalah, siapa tak bersalah, siapa selamat, siapa tak selamat. Itu dia panggil hari Al-Fasli. Jadi antara nama-nama hari kiamat ada lebih kurang 15 nama hari kiamat dalam Quran. Ada 15 nama hari kiamat dalam Quran, salah satunya Yaumul Fasli. Inilah salah satunya. Jadi Allah kata hari kiamat itu adalah hari yang pasti berlaku dan masanya, waktunya telah ditentukan. Bila? Tak ada orang tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Orang kafir duk tanya Nabi Muhammad, bila hari kiamat? Kau dah cerita pasal kiamat. Bila hari kiamat? Maka Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau pun tak tahu. Tugas kau bukan nak cari, nak selidik bila hari kiamat. Bukan tugas kau. Tugas kau hanyalah beri ancaman pada mereka tentang hari kiamat. Tengok muka surat 584 boleh. 584. Tolong baca dia Puan Nur Zakiah. 584 surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat 42, 43, 44, 45. Boleh start sekejap ya. 584. 5. Ayat 42 hingga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, iaitu Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menjawabnya, iaitu waktunya? Kepada Tuhanmu kesudahannya ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi sesiapa yang takut kepadanya, iaitu hari kiamat. Pada hari mereka melihat kiamat itu kerana suasananya hebat, mereka berasa sebentar sahaja seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Okey. Sama. Allah kata, bukan tugas kau nak beritahu bila kiamat. Kau hanya beri peringatan saja. Jadi Nabi pun Allah tak suruh sibuk cari tahu tentang kiamat. Hari ni ada sebahagian ustaz, tak nak sebut nama, kat YouTube ada banyak. Kiamat mungkin berlaku 2021. Berdasarkan apa berlaku gini, kiamat berlaku 2021. Adalah seorang ustaz kat YouTube tu. Kalau tahu-tahu type ada nama dia, Indonesia. Okey. Masa kita kena kuarantin, kena COVID dulu, 2020, maka dia kata apa? Kiamat mungkin berlaku 2022 atau 2023. Kenapa? Salah satu tanda kiamat adalah orang ramai tak boleh buat haji. Orang ramai tak boleh buat haji. Tengok sekarang dah ramai boleh pergi haji. Jadi kiamat yang dia ramalkan tu terpaksa dikanselkan sebab ramai orang boleh buat haji. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat saya nak beritahu satu perkara. Tentang kiamat, kita kena cerita tentang kiamat agar orang preparation. Kita tak disuruh kaji, tak disuruh cari bila berlaku kiamat. Tu dua benda yang berbeza. Kita kena cerita dua benda yang berbeza. Kita kena cerita tentang kiamat, benarnya berlaku hari kiamat. Tujuan dia agar orang Islam sentiasa buat preparation. Tu je tujuan dia. Nanti berlaku kiamat gini. Kiamat pasti akan berlaku. Nanti akan berlaku gini. Kita buatlah amal sebanyak mungkin. Preparation kita. Kita tak disuruh kaji. Kita sibuk duk kaji. Ni tanda-tanda awal nak kiamat dah ni. Orang tak boleh musim haji. Wabak berlaku gini. Wabak zaman dulu lagi dah berlaku dah. Zaman Nabi dah berlaku wabak sampai orang tak boleh buat haji. Zaman Khalifah dulu dah berlaku wabak sampai orang tak boleh datang ke muka buat haji. Jadi kenapa kita sibuk nak kaji bila berlaku kiamat? Kalau orang tu tahu dengan tepat, katakanlah kajian dia hebat sangat kajian dia ni, teliti kaji, memang betul apa dia kaji tu. Kiamat berlaku 2026 contoh. Tapi dia sendiri tak prepare, dia sendiri tak buat persediaan, apa faedah dia dapat? Kita tak perlu kaji bila kiamat, yang penting adalah persiapan, preparation.
Ada orang yang sibuk dengan mengkaji tarikh kiamat ni cerita betul lah. Ada yang dulu kerjayanya bagus, tapi duduk dengan kumpulan yang sibuk kaji bila kiamat, apa kesan dia? Ada berhenti kerja. Berhenti kerja, jual rumah, beli tanah kawasan hutan, duduk dalam hutan. Kerana apa? Ustaz dia beritahu, bila berlaku huru-hara nanti, siapa duduk bandar tak selamat. Dia pun beli rumah duduk dalam hutan. Berhenti kerja awal-awal. Tengok apa yang ustaz dia ramalkan tu tak berlaku. Lalas kena hidup susah. Apa maksud saya? Kita tak perlu tinggalkan kerjaya, tak perlu ubah kehidupan kita, tak perlu pindah pun daripada bandar masuk hutan, tak perlu pun. Hidup macam biasa, kerja macam biasa, tapi tingkatkan amal kita. Tingkatkan amal kita. Apa kesan dia kalau saya duk ceramah pada tuan-tuan? Kiamat nanti berlaku di 2023. Contohlah dalam ceramah-ceramah saya ajak semua pelajar-pelajar saya, semua sahabat-sahabat masuk kelas saya, tuan-tuan prepare lah tuan-tuan, kiamat berlaku di 2023. Rumah jual, kereta jual. Kalau boleh kiamat nanti kita tak ada hutang langsung dengan bank. Contoh nasihat saya, contoh. Jadi orang pun percaya, tak masuk kat saya percaya, kejual rumah, jual kereta. Okey, sebab apa? Nak bersedia menghadapi kiamat 2023 ni, contoh. Tengok 2023 tak berlaku kiamat. Tengok 2023 hidup macam biasa lagi, contoh. Maka orang tadi yang sungguh-sungguh beramal, jual rumah, jual kereta, duduk dalam hutan, sibuk beramal, nak tunggu 2023 punya kiamat, tengok tak berlaku. Apa berlaku? Apa akan kesannya? Lepas pada tu semangat dia nak beramal dah kurang. Semangat dia nak beramal dah kurang. Sebab apa? Sebelumnya dia beramal sebab nak tunggu 2023 punya kiamat lah. Tengok tak terjadi berlaku kiamat 2023. Maka semangat dia sebelum dia dah tak ada. Sebab tu, saya beritahu, kita kena ajak orang prepare untuk kiamat setiap masa. Kita tak disuruh cari, kaji, selidik bila kiamat. Nak kaji-kaji, nak cari tak ada masalah. Tapi janganlah kita menyebarkan benda-benda yang merisaukan bagi orang awam sampai buat orang awam kucak-kacir hidup mereka. Hidup macam biasa, berniaga macam biasa, kerja macam biasa. Ada satu hadis Nabi sebut, kalaulah hari ni kamu nak tanam pokok, esok kiamat teruskan tanam pokok juga. Saya lupa matan dia. Tapi itulah maksud hadis tu. Kalau esok berlaku kiamat, hari ni kamu nak tanam pokok, maka teruskan tanam pokok. Kalau lah esok kiamat, kita nak tanam pokok, apa kita kata apa? Tak payahlah tanam pokok, awak tak sempat makan hasil lah nanti. Siapa nak makan? Anak awak nak makan, cucu awak nak makan. Semua mati dulu nak makan buat apa? Nabi pesan simple je, tapi pengajaran sangat penting. Kalau esok berlaku kiamat, hari ni nak tanam pokok, teruskan tanam pokok. Kalau esok kiamat, hari ni nak renovate rumah, teruskan renovate rumah. Esok berlaku kiamat, hari ni nak sambung belajar, hari ni sambung belajar. Janganlah kata buat ajaran pelik-pelik. Tak payahlah, kiamat dekat dah, tak payah nak renovate rumah. Salah. Ada golongan-golongan yang gaji bercerita tentang kiamat ni lah kat pondok-pondok Indonesia. Maka Pak Kiai yang lama mengajar pondok, dia kata apa dia? Sibuk cerita pasal kiamat, amal tak bertambah, apa guna? Apa dia pesan pada anak murid dia? Belajar sungguh-sungguh. Kalau esok kiamat, hari ni kelas wajib masuk juga. Ni untuk pondok-pondok yang pesantren kat Indonesia ni. Pak Kiai dia cakap apa? Sibuk cerita pasal kiamat sampai tak nak masuk kelas. Sibuk cerita pasal kiamat sampai tak nak hafal pelajaran yang dia belajar hari ni. Atas alasan kiamat dah dekat dah. Nanti bila berlaku suasana kiamat, pelajaran ni apa faedah dia sangat. Yang penting nak lawan ni, nak lawan orang kafir, nak lawan Yahudi, nak lawan macam-macam dah lah. Apa guru dia kata? Apa guru-guru pesantren di Indonesia cakap? Esok kiamat pun kelas tetap kena masuk. Jadi kumpulan-kumpulan yang fanatik cerita pasal kiamat ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik dia belajar ilmu akademik, baik dia belajar ilmu agama, semua akan rosak. Sanggup tinggal kelas agama ni. Tahu kenapa? Semata-mata nak masuk kelas berkuda, kelas pedang, kelas memanah. Ya, sunnah Nabi betul, belajar berkuda, belajar pedang, belajar mana sunnah Nabi. Tapi lagi besar adalah belajar ilmu agama, fardu ain tu lagi besar. Saya belajar memanah, berkuda, berenang bagus, untuk kesihatan bagus. Tapi fardu ain pun tak lepas lagi kadang-kadang. Ilmu yang mak ayah dia hantar belajar universiti untuk jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer dan sebagainya, berhenti belajar universiti, masuk kelas belajar kuda, memanah, berenang. Kenapa? Imam Mahdi nak keluar. Ada kumpulan-kumpulan macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kat Malaysia ni ada satu kumpulan yang fanatik, dianggap guru dia itulah Imam Mahdi. Na'udzubillah min zalik. Okey? Bila orang-orang KDN nak tangkap dia, dia pun dengan guru-guru dia, nak murid dia pindah duduk Mekah sekarang ni. Sebab apa? Nak tunggu Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi ni dalam Quran tak sebut nama dia pun. Kerana apa? Bukan besar sangat dia tu.
Bukan saya nak rendahkan Imam Mahdi, bukan maksud saya nak rendahkan Imam Mahdi. Jangan kita duk cerita pasal Imam Mahdi sampai dia tu besar sangat. Imam Mahdi ni salah satu tanda-tanda akhir zaman. Itu pun bukannya semua hadis sahih pasal Imam Mahdi. Ada sebahagian ulama tak setuju pasal Imam Mahdi. Tak apa, tak jadi masalah. Kerana apa? Yang penting preparation. Bukan nak cari tahu siapa Imam Mahdi. Nak kaji Imam Mahdi ni orang Melayu ke bukan. Nak kaji bila kiamat. Ni COVID ni orang tak boleh buat haji. Ini semua tanda-tanda kiamat dekat dah ni. Tak, itu bukan tugas kita. Tugas kita prepare amal sebanyak mungkin. Kita tak tahu bila kiamat. Kita tak tahu siapa Imam Mahdi. Kita tak tahu bila Imam Mahdi keluar. Bukan masalah utama. Yang penting amal kita cukup. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Yauma, iaitu pada hari. Sambung ayat seterusnya. Satu ayat lagi, sempat lagi. Yauma, iaitu pada hari. Yunfakhu ditiupkan. Yunfakhu ditiupkan. Fi pada. Yunfakhu ditiupkan. Fi pada. As-sur, sangkakala. As-sur, sangkakala. Fa maka, tak tuna, kamu akan datang. Tak tuna, kamu akan datang. Afwaja, berbondong-bondong. Afwaja, berbondong-bondong. Okey. Pendek je ayatnya kan? Tolong terjemahkan dia. Puan Zakiyah, terjemahkan Puan Zakiyah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu pada hari ditiupkan padanya sangkakala, maka kamu akan datang berbondong-bondong. Okey. Sekarang ni saya nak bincang tajuk sangkakala. Tuan-tuan mungkin biasa dengar ceramah, biasa dengar hadis. Sangkakala akan ditiup berapa kali? Sangkakala akan ditiup berapa kali? Siapa ada nak share? Pernah dengar? Berapa kali sangkakala ditiup? Ya? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Siapa pernah dengar 3? Siapa pernah dengar sangkakala tiup 3 kali? Siapa pernah dengar? Ada mana-mana ustaz ceramah ke YouTube ke Google ke? Siapa pernah dengar? Ada tak? Tak ada Okey. Saya share kat skrin. Nampak tak? Abu Hurairah, Imam Abu Ja'far bin Jarir, Ibnu Jarir lah. Okey. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pasal sangkakala. Ni hadis dia, ni terjemah dia. Sesungguhnya Allah setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, lalu Allah cerita trompet. Allah ciptakan trompet sangkakala itulah. Lalu trompet itu diberikan kepada Israfil, malaikat yang akan tiup sangkakala. Maka Israfil meletakkan trompet itu di mulutnya dengan menengadahkan matanya ke arasy, menunggu bilakah diperintahkan untuk ditiup sangkakala. Lepas sangkakala siap, malaikat Israfil letak kat mulut macam ni. Macam orang nak tiup piano pula dah. Orang nak tiup semboyan, orang nak tiup apa dia panggil alat muzik tiup-tiup tu. Okey. Maksudnya sangkakala tu dah duduk kat mulut Israfil lah. Sangkakala tu dah duduk kat mulut Israfil. Tengok, sambil duduk kat mulut tengok kat langit. Israfil sekarang ni lah. Duduk kat mulut tengok kat langit. Allah suruh tiup je, pom, tiup. Habis tiup kita. Okey, tu bukan poin saya sekarang. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah as-sur itu? Apakah trompet itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, as-sur itu adalah trompet. Trompet. Maka Abu Hurairah tanya, bagaimana keadaan jenis trompet itu? Maka baginda menjawab, sebuah trompet besar yang ditiup sebanyak 3 kali. 3 kali. Okey. Nama tiupan pertama adalah An-Nafkhul Faza'u. Maksud Nafkhul Faza'u adalah tiupan yang mengejutkan. Tiupan yang mengejutkan. Ni dia panggil tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua dia panggil tiupan yang mematikan. Kedua. Ketiga adalah tiupan yang membangkitkan manusia menuju Allah seluruh alam. Berapa kali tiup? 3. Okey, ni hadis ni. Cuma hadis ni darjatnya tak sahih. Hasan sahaja. Okey? Okey, baik. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar 2 kali tiupan sangkakala itu betul berdasarkan hadis sahih. Berdasarkan pendapat ramai ulama, sangkakala 2 kali sahaja. 3 kali? Betul ke salah? Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey, tengok nama dia. Pertama dia panggil tiupan faza'. Maksudnya tiupan yang buat semua orang takut. Semua orang risau. Semua orang kelang kabut. Faza' dipanggil An-Nafkhul Faza'u.
Fa, Zai, Ain. Fa, Zai, Ain. Tu point saya. Tolong baca dia, Puan Zaizah boleh? Puan Zaizah. Tolong baca. Surah apa? Al-Anbiya. Saya nak refer pada tuan-tuan perkataan Fa, Zai, Ain tu. Ya, page terakhir surah Al-Anbiya. Muka surat 331. Page 331, Puan Zaizah, 331, ayat 103. 103. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Kejutan yang dahsyat. Orang betul terjemah the great terror. The great terror. Kejutan yang dahsyat. Kejutan dahsyat ni bila? Menurut hadis tadi lah, menurut Imam Ibn Katsir. Hadis yang saya share kat skrin tadi dalam tafsir Ibn Katsir. Jadi Imam Ibn Katsir seolah-olah memilih pendapat tiupan sekali 3 kali. Kali pertama dia panggil tiupan yang mengagetkan. Dia panggil an-nafkhul faza'u ayat tu. Al-faza'u maksudnya buat great terror. Buat semua orang jadi kelang kabut, perlu gilir. Okey, Puan Zainal baca ayat tu. Tolong baca dia Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani boleh? Page 322 ayat 1 dan ayat 2. 322 ayat 1 dan ayat 2. Puan Izawani tolong baca. Surah Al-Hajj. Muka surat 322 kan? Ya, tadi 331 tadi. 331 yang Puan Zaizah baca. Sebelah dia je. 1 dan 2. Al-Hajj ayat 1-2 kan, Ustaz? Ya, 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Ayat 2, pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu menyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan setiap wanita yang hamil. Engkau juga akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat lagi mengerikan. Tuan-tuan rasa hari ni tiupan sangkakala pertama ke kedua? Hari yang ayat 1 dan 2 ni. Okey. Confirm, pasti. Okey, ayat yang dibaca oleh Puan Zawani ni, pada hari tersebut ibu tengah menyusu anak, dia biar anak dia. Ibu yang sedang mengandung keguguran. Yang ni confirm bukan ketika mana tiupan sangkakala bangkit pada kubur. Bangkit pada kubur, masa tu tak ada orang tengah nyusu anak, masa tu tak ada orang tengah fikirkan tentang anak. Masing-masing fikir diri sendiri je. Tu bangkit pada kubur. Jadi confirm ayat ni bukan pada tiupan sangkakala yang ketiga ataupun yang terakhir. Dan ayat ini, ayat 1 dan 2 menurut Imam Ibn Katsir adalah tiupan sangkakala yang pertama yang buat orang kelang kabut. Semua kelang kabut. Jadi kalaulah tiupan sangkakala itu 3 kali, maka pada hari ini, hari berlaku tiupan sangkakala yang pertama ni, semua orang yang dah mati dulu, dah mati zaman Nabi Adam, dah mati 300 tahun lepas, mati minggu lepas, mati semalam, dia akan merasai hari ini. Dia akan merasai hari ini. Hari yang semua orang akan rasa hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama. Ini hari yang pertama. Boleh? Waktu dia panggil an-nafkhul faza'u. Tiupan sangkakala yang mengejutkan, mengagetkan, kata terjemah Indonesia. Tiupan sangkakala yang kedua, berdasarkan hadis tadi, dia panggil tiupan sangkakala yang mematikan. Okey, tengok muka surat 466. Boleh tak? 466. Page 466, tolong baca dia Puan Aliza. 466 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Jadi, kita semua setuju ayat ni 2 kali tiup. Betul kan? Ayat ni 2 kali tiup, betul? Ayat 68 2 kali tiup.
Tiup yang pertama, apa? Terjemah tadi, mati. Tiup yang pertama, semua mati. Tiup yang kedua, semua hidup balik. Jadi kalaulah 2 kali tiupan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, betul yang berlaku tadi? Yang berlaku ibu tinggal anak, menyusukan anak, lepas je anak. Bila? Kalau kali pertama tiup, pop dah mati, tak adalah kes ibu tinggal anak, ibu mengandung keguguran, tak adalah kes. Jadi ayat 68 surah Az-Zumar ini, tiupan kedua dan ketiga. Menurut pendapat Imam Ibn Katsir. Habis tu yang ustaz-ustaz yang kita semua dengar sebenarnya 2 kali tu macam mana? 2 kali itu tuan-tuan dan puan-puan, 2 kali itu tuan-tuan dan puan-puan ialah ni saja. Tiupan sekali yang pertama mematikan semua orang, yang kedua hidupkan semua orang. Habis itu yang berlaku orang kelang kabut tadi, lari kelang kabut tadi, itu hanyalah berlaku gegaran-gegaran sebelum berlaku tiupan sekali. Maksudnya masa tu bumi bergoncang, gunung berterbangan, okey. Pokok-pokok semua jatuh, semua hancur lebur. Mula-mula berlaku gegaran. Lepas berlaku gegaran, pok, siapa sangkakala, semua mati. Lepas beberapa tahun, beberapa puluh tahun, Allah Ta'ala tiupkan sangkakala yang kedua, pok, semua hidup balik. Semua hidup balik. Okey. 2 kali ke, 3 kali ke, itu adalah sekadar perbincangan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis. 2 kali ke, 3 kali ke, sekali ke, yang penting apa? Selepas tiupan sekali. Itu lagi penting. Okey, ni kita bincang 2 kali, 3 kali. Okey, baik. Satu lagi, saya lupa nak terangkan. Tuan-tuan, kita yang dah mati pula. Orang yang dah mati sebelum ni, dalam kubur lah kan? Tok nenek kita dah mati dalam kubur sebelum ni. Ketika mana tiupan sekali yang pertama, dia mati ke tak mati? Tiupan sekali yang pertama, dia mati ke tak mati? Ataupun kita lah yang akan mati beberapa tahun akan datang nanti, kita akan mati. Bila lepas kita mati, katakanlah tiupan sekali ada 2 je, berdasarkan ayat 68 surah Az-Zumar. Katakanlah tiupan sekali ada 2 saja, kan? Jadi ketika mana tiupan sekali untuk Allah matikan semua orang nanti, orang yang dah mati rasa ke tak rasa hari kiamat? Orang yang dah mati rasa ke tak rasa hari kiamat? Cuba tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawablah berdasarkan logik akal ni. Dah mati Ustaz, takkan nak mati lagi sekali. Dah mati takkan mati lagi sekali, yes. Tu poin saya nak dengar tu. Dah mati sekali lagi, buat apa? Sebab itulah Imam Ibn Katsir pilih pendapat 3 sekali. Kenapa 3 sekali? Ini perbincangan ulama-ulama. Walaupun hadis tadi tak sahih berbanding dengan hadis yang lain, pendapat tu tak kuat. Tetapi dalil logik akal Imam Ibn Katsir ni kita kena ambil terima. Kita kena ambil, bukan terima lah. Kita boleh pertimbangkan kebenarannya. Orang yang dulu dah mati, kalau orang Islam dulu dah mati, orang Islam yang baik, yang bagus dulu dah mati, lalu tiupan sangkakala yang pertama, kalau kita bincang 2 je lah, tiupan sangkakala yang pertama, dia tak rasa apa, tak apalah dia Islam. Tapi orang kafir yang dah mati sebelum ni, yang tak percaya adanya hari kiamat, maka masa tiupan sangkakala yang pertama, kalau kita bincang 2 je, dia tak rasa apa-apa, nanti sedang-sedang pop, dia bangun dah tiupan sangkakala yang kedua. Maka orang ni, orang kafir yang mati sebelum ni, mereka tidak merasai hari kedahsyatan kiamat. Betul kan? Hari kedahsyatan tu, hari yang tadi, ibu biar je anak dia yang sedang menyusu, yang sedang disusukan. Ibu yang sedang mengandung keguguran. Tu hari kedahsyatan kiamat. Jadi orang kafir dah mati semalam, malam tadi ada orang kafir mati, dia tidak merasai kedahsyatan hari tersebut, seronok lah. Kalau orang Islam tak rasa kedahsyatan tu, berbaloi lah sebab dia Islam, dia tak rasa kedahsyatan. Sebab tu, kalau 3 kali macam mana? 3 kali. Jadi seolah-olah saya nak sokong mendapat 3 kali. Itulah hari ni. Kita tak tahu, kita bincang dari sudut pendapat ulama je. Jadi kalau kiamat berlaku 3 kali, kali pertama punya tiupan, kali pertama punya sangkakala ditiup, orang-orang dulu yang dah mati, termasuk kita yang dah mati, akan bangkit semula untuk melihat suasana dahsyatnya kiamat. Cuba sekali yang pertama. Orang kafir yang dah mati zaman Nabi Nuh, dah mati zaman Nabi Ibrahim dulu, semua bangkit semula untuk apa? Untuk melihat kedahsyatan suasana hari kiamat. Pertama. Yang kedua, berlaku tiupan sangkakala yang kedua, mati balik semua. Semualah mati balik. Yang ketiga, semua hidup balik, semua bangkit semula.
Jadi berdasarkan apa yang kita bincang malam ni, rasa-rasa 3 ke 2 lagi tepat tuan-tuan dan puan-puan? 3. Tuan-tuan dan puan-puan. 3. 3. Okey, wallahu a'lam. Boleh jadi 3 dapat yang paling tepat, boleh jadi 2 yang lagi tepat. Perbincangan adalah sekadar perbincangan. Ayat Quran dan hadis, Quran dan hadis, yang penting satu, pendapat satu tak ada. Pendapat satu tak ada. Ulama hanya bincang 2 atau 3. Antara 2 dengan 3, 2 lagi kuat berdasarkan ayat Quran. Lupa nak terangkan. Ayat Quran ada. Sorry. Tolong baca dia, Puan Nik. Puan Nik tolong baca boleh? Surah An-Nazi'at, muka surat 583. 583. Okey. Ayat 6, ayat 7. Ayat 6, ayat 7. Ayat ni lah yang ulama-ulama guna mengatakan sekali 2 kali saja. Tolong baca tu Puan Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari berlakunya tiupan pertama yang mengguncangkan alam, ayat 7. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua itu hanyalah dengan satu tiupan dari sangkakala yang kedua sahaja. Ayat 8. 8. Hati manusia pada hari itu berdebaran ketakutan. Jelas kan ayat Quran ni? Pada berlaku sangkakala yang pertama, bergegar habis bumi. Masa itulah yang lari-lari tadi, guguran anak, biarkan anak. Masa tu juga mati. Lepas pada tu akan berlakulah tiupan sangkakala yang kedua. Okey, perbincangan hanyalah sekadar perbincangan. Siapa lagi betul? 2 ke 3? Okey, jom buat grup. Siapa kata 2, buat grup. Siapa kata 3, buat grup. Kelahi. Grup A dengan grup B. 2 ke 3, 2 ke 3. Buang masa. Perbincangan adalah sekadar perbincangan dari sudut ilmiahnya sahaja. 2 ke 3, Allah lebih mengetahui. Yang penting apa dia? Itu tak penting. Bukan tak penting maksud saya. Lagi penting ialah persiapan kita. Persiapan tu yang utamanya. Duk bincang 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3, semayang Jumaat tinggal. 2 ke 3, 2 ke 3, Quran tak ada masa nak baca. 2 ke 3, 2 ke 3, zikir tak ada masa langsung nak baca. Sia-sia. Perbincangan adalah kelas kita bincang, di sudut ilmiah kita bincang, tak ada masalah. Habis je kelas, 2 ke 3, wallahualam, serah pada Allah. Yang penting, amal aku nak prepare. Kalau aku prepare cukup amal aku cukup, amal aku banyak, amal aku bagus, 5 kali tiup pun tak ada masalah. 5 kali tiup pun apa masalah, aku dah cukup amal prepare. Yang penting adalah amal. Okey, kita berhenti sini dulu, boleh ya? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sikit, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.